Dakwa Anwar ejen Israel akhirnya hadir disiasat. Noor Anwar no DAP hanya untuk PRU15. Anwar Musa gesa henti petikai Anwar sebagai Perdana Menteri. Gempa, Tian Chua jelaskan kenapa Zahid perlu ada dalam kabinet Anwar. Presiden PAS Abdul Hadi Awang akan disiasat atas tuduhan memfitnah dan mengganggu ketenteraman awam dengan kenyataannya yang mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Bukit Aman dalam satu kenyataan hari ini berkata mengesahkan telah menerima laporan polis berhubung tuduhan tersebut. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, bahagian pendakwaan atau undang-undang D5, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 504, Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kata Setiausaha Polis Nur Syah Muhammad Sadudin, Anwar sebelum ini mengarahkan polis mengambil tindakan terhadap pihak yang membuat fitnah atau mengeluarkan kenyataan keterlaluan sehingga boleh mengancam keharmonian negara. Perkara itu dimaklumkan Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil yang mendedahkan perkara itu dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Katanya dia menzahirkan bahawa dirinya tidak berhasrat mengambil apa-apa tindakan kepada mereka yang memberi kritikan sama ada terhadap capal, selipar dan sebagainya. Tetapi kita menetapkan batas kepada elemen-elemen seperti fitnah tuduhan ejen Israel dan beliau telah meminta pihak polis mengambil tindakan, kata Fahmi. Menurutnya, kenyataan-kenyataan yang membawa fitnah perkauman yang melampau ini perlu berhenti sekarang. Beberapa insiden sepanjang tempoh kempen PRU15 dan juga selepas itu telah menimbulkan sentimen perkauman dan agama. Ia khususnya membabitkan tentangan daripada beberapa parti Melayu Islam terhadap Pakatan Harapan yang menjadi parti gabungan berbilang kaum. Sebelum ini, Hadi turut mendakwa DAP mempromosikan Islamofobia. Kenyataan itu susulan laporan polis yang dibuat oleh pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan terhadap kenyataan kebencian yang didakwa disebarkan oleh ahli dan penyokong PAS secara dalam talian semasa dan selepas PRU15. Ketika ceramah pada 16 November, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendakwa Pakatan Harapan adalah ejen Yahudi dan Kristian yang ingin menjajah Malaysia. Bagaimanapun, Muhyiddin kemudiannya mendakwa kenyataannya yang mengaitkan Pakatan Harapan sebagai ejen Yahudi telah dipetik di luar konteks. Beberapa hantaran media sosial tentang kemungkinan berulangnya rusuhan kaum 13 Mei 1969 juga ditemui di TikTok beberapa hari selepas hari pengundian. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pihak, khususnya anggota parti, agar memahami bahawa prinsip menolak sebarang kerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim, parti DAP dan Bersatu sebelum ini adalah hanya untuk berdepan PRU15. Malah menurutnya, kerjasama yang dibentuk di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang juga dianggotai oleh DAP selepas pilihan raya umum ke-15 tidak mengabaikan prinsip UMNO. Ia berdasarkan dua perkara. Yang pertama, penolakan sebarang kerjasama dengan PKR, DAP dan Bersatu adalah untuk berdepan pada PRU15, bukannya untuk pasca pilihan raya. Kedua, kerjasama ini adalah berlandaskan titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang inginkan kerajaan perpaduan terbentuk, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Zahid yang juga adalah pengerusi Barisan Nasional berkata, selepas PRU15, rakyat seharusnya merapatkan barisan. Umpama lidi seikat, ini perlu bagi menyapu segala kotoran yang telah dilemparkan kepada UMNO dan pembersihan ini penting bagi memastikan laman politik tidak kotor luar dan dalam, katanya. Dia berkata kesinambungan politik ini tidak akan menghilangkan identiti UMNO yang telah tidak berubah objektif penubuhan parti, iaitu sebagai wadah perjuangan orang Melayu dan Islam. Sesuai dengan perkembangan, ia perlu cakna dengan perubahan semasa, dinamik dan dilihat inklusif. UMNO tetap mempertahankan dasar parti untuk mengamalkan sikap moderat, sederhana, sentrik dan progresif dalam menangani perubahan, katanya. Zahid juga menegaskan UMNO menolak parti politik menggunakan agama untuk berpolitik. Sebaliknya, UMNO secara bertanggungjawab menggunakan politik untuk memelihara perkara berkaitan kepentingan bangsa Melayu Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, katanya. Dia turut berkata kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di Perak dan Pahang khususnya adalah bagi memastikan kesinambungan dalam kesejahteraan dan kebajikan rakyat di negeri-negeri berkenaan. Kini adalah masa untuk bekerja dan memastikan segala aspek urusan pembangunan untuk diberikan perhatian sebagai jalan bergerak ke hadapan. Kerjasama yang dibina oleh Barisan Nasional Perak dan Pahang juga memancarkan realiti masyarakat berbilang kaum dan meraihkan kepelbagaian sesuai dengan demografi negeri yang merupakan asas kepada pembentukan kerjasama strategik, katanya.
Semua pihak digesa supaya menghentikan pertikaian terhadap pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekaligus memberi tumpuan kepada pembentukan negara yang stabil. Gesaan itu dibuat Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa yang memberitahu keutamaan bukan sahaja terhadap perpaduan, sebaliknya sikap rasional untuk memulihkan negara. Tidak wajar kita terus pertikai pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Ini kerana proses pelantikan telah selesai dan kuasa melantik seorang anggota Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri adalah kuasa mutlak baginda, katanya menerusi hantaran di Facebook beliau. Anwar berkata tumpuan harus diberikan kepada kerajaan yang mampu menunaikan tugas dan berkhidmat untuk rakyat dan negara. Hentikan pertikaian, perkasakan muafakat dan kerjasama, ujar bekas menteri itu. Menurutnya lagi, proses pemulihan yang dapat membangkitkan semula keutuhan negara perlu dicapai bagi mendepani cabaran ekonomi, sosial dan politik global yang mencabar. Justru beliau meminta semua pihak untuk mendoakan agar semua 221 orang ahli parlimen yang telah dipilih dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan sebaik mungkin. Semoga Parlimen Malaysia menjadi tempat suburnya amalan demokrasi berparlimen negara kita dengan nilai dan etika anggotanya yang boleh dibanggakan seluruh rakyat Malaysia, tambahnya. Walaupun ada desakan supaya Ahmad Zaid Habidi diketepikan daripada dilantik dalam Jemaah Menteri, Presiden UMNO itu boleh memainkan peranan penting dalam menstabilkan kerajaan Anwar Ibrahim, kata bekas Naib Presiden PKR Tian Chua. Tian Chua berkata Zahid memainkan peranan penting dalam pembentukan kerajaan perpaduan yang akhirnya menyaksikan Barisan Nasional bersetuju bekerjasama dengan Pakatan Harapan sebelum gabungan dan parti lain menyusuli selepas itu. Beliau menegaskan terdapat tentangan kuat dari dalam Barisan Nasional terhadap kerjasama dengan Pakatan Harapan, tetapi Zahid kekal dengan pendiriannya. Pemimpin Pakatan Harapan dan Barisan Nasional perlu membina kepercayaan dan keyakinan antara satu sama lain. Katanya dalam kenyataan, tidak dinafikan masih terdapat keraguan dalam Barisan Nasional, khususnya UMNO. Tetapi Zahid telah menunjukkan keupayaan untuk menyatukan Barisan Nasional ke dalam pendirian bersama untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Pengalaman Zahid dalam kerajaan adalah satu kelebihan dan beliau boleh melengkapi Menteri Pakatan Harapan yang tidak berpengalaman. Beliau juga boleh menjadi pengantara antara Pakatan Harapan dan Perkhidmatan Awam dan segmen konservatif kerajaan. Zahid juga boleh berperanan dalam menghubungkan parti komponen lain dalam gabungan besar itu seperti Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Tian Chua, bekas ahli Parlimen Batu, berkata mengetepikan Zahid dan kluster mahkamah daripada Jemaah Menteri bukan secara automatiknya bermaksud kerajaan terus menjadi bersih. Katanya pentadbiran sebelum ini juga tidak mempunyai menteri atau timbalan menteri yang berdepan kes mahkamah. Namun dakwaan berlakunya rundingan terus dan pilih kasih dalam perolehan tetap menjadi isu. Beliau menegaskan bahawa penyertaan Zahid dalam Jemaah Menteri tidak sepatutnya bermaksud beliau kebal daripada pendakwaan. Prosiding pembicaraan harus diteruskan dan Zahid mesti membuktikan beliau tidak bersalah di mahkamah, katanya. Tian Chua juga berkata, jika Barisan Nasional mencalonkan Zahid untuk jawatan dalam Jemaah Menteri, ia bukan bergantung kepada Pakatan Harapan untuk menolaknya, sambil menyifatkan ini adalah sebahagian daripada prinsip kerjasama dan tanggungjawab kolektif. Jika kita mahu serius mengenai membasmi rasuah, kita memerlukan pembaharuan yang sebenar untuk merombak secara sistematik institusi pemerintahan kita. Untuk melaksanakan pembaharuan menyeluruh, kita memerlukan kerajaan yang kuat dan berkesan. Mujulah Pakatan Harapan menikmati permulaan yang baik. Bagaimanapun, Pakatan Harapan tidak mampu untuk bercanggah dengan Barisan Nasional pada peringkat awal ini. Kerjasama antara Anwar dan Zahid adalah sangat penting. Semalam Anwar memberitahu wartawan beliau akan mengambil kira semua pandangan ketika ditanya mengenai desakan supaya ahli parlimen yang berdepan kes mahkamah tidak dilantik dalam Jemaah Menteri. Pengerusi Pakatan Harapan itu menyatakan bahawa undang-undang seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. NGO dan pemimpin seperti bekas Menteri Rafidah Aziz menggesa Anwar tidak melantik ahli politik yang berdepan kes mahkamah sebagai menteri sambil berkata ia akan mencalar imej negara.